Nak bersenam waktu bulan puasa, tunggu dulu, anda kena tahu 3 perkara ni, iaitu kelebihan bersenam di bulan puasa, waktu yang paling sesuai dan jenis senaman apa yang nak buat. Tunggu sampai habis, saya akan share bonus tips untuk bersenam di bulan puasa. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Shiana. Hari ni saya nak share tentang bersenam di bulan puasa. Perlu ke bersenam ni? Kan kita dah ada solat tarawih kan? Okay. Ada yang buat 8, ada yang buat 20 kan? So, solat tarawih ni untuk meningkatkan takwa. Yes, dia burn kalori, tapi tak bolehlah kita nak niatkan pula kan? Saja aku solat tarawih sebab nak turun berat badan kan? So, dah salah lah kat situ. So, solat tarawih tu kita tak consider as senaman lah. Jadi, kenapa? Okay, kalau solat tarawih tak di-consider sebagai senaman, jadi saya perlu bersenam lah. Jadi apa kelebihan nak bersenam ni? Okay, jom saya share. Yang pertama, boleh melancarkan kita punya peredaran darah. So every organs kita perlukan darah yang lancar kan, yang cantik kan. So bila kita punya peredaran tu cantik, insyaAllah semua function organs akan berfungsi dengan lebih baik. Yang kedua, kita nak kekalkan jisim otot. Kita tak nak puasa turun, raya naik balik macam dipam-pam. So this is the secret dekat senaman. Tapi nak buat senaman apa yang kekalkan otot ni? Kena tunggu sekejap. Yang ketiga, dia akan bantu untuk improve kita punya mood. Kita tak akan mengantuk sepanjang hari. Okay, so kalau siapa yang rasa nak lebih bertenaga ni, bukan nak kena tunggu, okay, saya kena bertenaga dulu kot baru bersenam. Bukan. Konsep dia, anda kena commit untuk senaman untuk anda rasa bertenaga sepanjang hari. Dan yang keempat, kita nak kekalkan habit tu. Kita tak nak buat sesuatu tu ikut musim kan. So kalau lah kita tak boleh nak lakukan lebih konsisten, contohlah kalau tak puasa kita boleh buat 5 kali seminggu. So bulan puasa ni jangan stop terus, sebab nanti bila raya nak start balik bercinta. So saya ada bad news sikit nak cakap, iaitu momentum ni it stops quicker than it starts. Kan, nak dapatkan momentum nak bersenam tu bukannya senang. Lepas tu alih-alih kita stop, ya Allah, trust me, saya pun pernah melaluinya kan. Bila nak start balik tu susah sangat. So don't stop. Kurangkan sikit tak apa intensity dia waktu bulan puasa ni, but please don't stop. Okay, yang kedua, saya nak share tentang bila waktu yang sesuai. Okay, so depends kepada jadual harian anda. Mungkin seorang suri rumah dengan orang yang bekerja, orang yang student, lainlah waktu bersenam dia. So depends kepada jadual harian. Saya bagi beberapa waktu, anda boleh pilih ikut kesesuaian anda. Okay, yang pertama adalah sebelum sahur. So sebelum sahur ni siapa yang sesuai buat? Student lah yang sesuai nak buat kan. Sebabnya tak terkejar-kejar nanti. Mostly pun masih ada kelas online kan. Dan anda tak perlu nak sediakan juadah untuk the whole family kan. So kalau macam student ni, saya galakkan untuk buat sebelum sahur. Okay, persoalannya bangun tak sahur. Okay, cuba untuk buat sebelum sahur. Okay, waktu yang kedua adalah lebih kurang 40 minit sebelum berbuka puasa. Okay, yang ni sesuai untuk orang yang suri rumah. Maksudnya kita masak awal sikit, katalah pukul 5 petang kita dah masak kan. Lepas tu kita dah mandikan anak apa semua tu. So dalam 6.30 tu kita dah boleh start bersenam. Okay, so kita boleh ajak sekali anak-anak kita untuk join sekali. Waktu yang ketiga adalah waktu selepas berbuka. Okay, tapi kena jarakkan sedikit. Kalau boleh janganlah waktu berbuka tu makan terlalu berat. Kalau boleh jarakkan sikit dalam 1 jam selepas anda makan. So ini sesuai untuk orang yang bekerja. Okay, yang ketiga, saya nak share jenis senaman apa yang kita sesuai nak buat. Okay, so sebelum kita tahu tentang jenis senaman ni, kita kena faham matlamat kita bersenam di waktu bulan puasa ni. Adakah sebab kita nak pakai baju cantik masa raya tu, so kita kena pulun bakar lemak kan. Okay, so sebenarnya dia bukan macam tu. Okay, kalau kita buat macam tu, kita akan menyiksa diri kita dan kita mungkin akan over push sampai kan memberi risiko kepada kita punya kesihatan lah kan. Kita pingsan ke apa kan. So jenis senaman yang saya nak sarankan adalah yang low impact, yang tak melibatkan lompatan. Okay, contohnya macam jumping jack, apa-apa yang melibatkan lompatan. So boleh buat senaman seperti apa? Anda boleh lakukan senaman low impact, contohnya slow jog. Okay, ataupun anda boleh lakukan yang ni yang saya nak share tadi, tentang rahsia nak kekalkan jisim otot. Okay, so kita nak fokus, nak ingat, okay, waktu kita puasa ni kita cuma nak maintain kita punya muscles ataupun nak build kita punya muscle. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga, nanti masa raya senang sangat nak naik di pam-pam. Sama juga kan. So masa puasa ni dah sedap, rasa badan dah ringan dah, tapi lepas tu naik
ni dan susah nak stop, kena tunggu pula bulan puasa next year kan. So apakah senaman-senaman yang menjaga otot kita dalam masa yang sama, low impact? Okay, so saya nak share sikit beberapa senaman ni. Yang pertama adalah wall sit. Okay, so wall sit ni dia sangat membantu dari segi nak kuatkan otot-otot besar kita lah. Contohnya kita punya quadriceps kan, kita punya otot paha ni. So anda boleh lakukan wall sit ni selama 1 minit ke 3 minit setiap hari. Yang kedua adalah senaman plank. So senaman plank ni pun dia akan menguatkan otot core kita, iaitu kita punya bahagian abs lah, bahagian perut kita kan. So bila kita kuatkan otot kita, bayangkan masa kita puasa lemak, sel-sel lemak kita dah makin mengecut, lepas kita buat pula plank kan, memang nampak kemas lah perut kita nanti. Yang ketiga, anda boleh lakukan push up. Okay, so ini antara senaman yang saya tekankan dalam planner tu lah. So push up ni nak bantu kita untuk jagalah kita punya aset-aset ni kan, biar lagi firm. Okay, so ini adalah antara senaman yang nak fokus on strengthenkan otot dalam masa yang sama, low impact. So in between senaman tu, anda boleh lakukan very light cardio. Contohnya anda boleh buat macam skating, okay, yang beginner punya, bukan yang high intensity punya, tak perlu jump, okay, very slow punya. Anda juga boleh lakukan high knee untuk beginner, okay, anda tak perlu lompat. Okay, so itu antara senaman yang anda boleh lakukan. InsyaAllah kami cuba nak adakan live YouTube, iaitu bersenam sebelum berbuka, InsyaAllah dalam pukul 6.30 ke 6.40 ke macam tu kan. Siapa yang ada join first session tu, first session tu kita buat 2 kan, satu yang beginner punya mode, satu yang hardcore punya mode. Konsep dia, pastikan yang senaman untuk kekalkan otot dalam masa yang sama, low impact. Okay, so ada 5 quick bonus tip yang saya nak bagi. Yang pertama, jangan buat selepas makan berat, pastikan ada gap 1 jam. Yang kedua, kurangkan garam, sebab garam ni akan membuatkan anda dehydrated. So bayangkan nanti bila anda tengah bersenam tu kan, rasa haus yang melampau. Okay, so elakkan waktu sahur tu makan benda yang ikan bilis, sambal lah apa semua kan, elakkan. Yang ketiga, kurangkan juga kafein. Okay, sebab kafein ni kalau anda minum waktu sahur, memang anda akan dehydrated juga, sama juga. So nanti bila anda bersenam dan nak dekat berbuka tu kan, rasa haus sangat. Yang keempat, bersenam. Saya galakkan bersenam dalam rumah. Okay, sebab apa? Bila kita bersenam dekat luar dengan pencemaran udara, dengan kita punya panas lagi kan. So bila kita berpuasa ni, nanti takut badan kita tak boleh nak replenish air-air yang dah hilang melalui peluh tu semua. Dan yang terakhir adalah masa yang saya galakkan lebih kurang 30 ke 40 minit. Yang light-light lah. Kalau tak sempat, buat 10 pun tak apa. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. At least buat 5 ke 10 minit sehari. Okay, itu saja yang saya nak share untuk bersenam di bulan puasa. So ingat, senaman ni adalah hadiah, bukannya hukuman. Bukan bersenam sebab semalam kita dah makan banyak sangat kan, jangan buat macam tu. Tapi kita bersenam sebab kita sayang badan kita, kita nak hadiahkan the best muscles, kita nak hadiahkan pelancaran darah yang best kan. So buat ni sebab kita nak hadiahkan the best untuk badan kita. Dan elakkan untuk ada instant mindset. Buat sekali nak dapat tang-tang tu juga kan. So senaman ni bukan macam Maggi, buat 2-3 minit terus siap. Okay, so senaman ni memerlukan proses untuk kita dapat result. Okay, ingat don't use instant mindset, tapi focus on continuous progress. Okay, so selamat berpuasa. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi. Don't forget to like, comment and subscribe. Assalamualaikum. Saya Coach Shana. Jumpa lagi. Bye.